Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma yang dihormati dan dikasihi al-Fadhil Tuan Imam Fadhil Majid Umar Fadhil Ustaz Ali, adik-adik jawatan kuasa surau dan bila-bila dan muslimin muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pengajian hadis Sahih Muslim kita. Wakas ke bunyi betul. Cubaan jadi benda ni dekat. Hadis nombor 382 Hadis 382. Tajuk yang ke-177. Tajuk yang ke-177, muka surat 224. Muka surat 224, nombor hadis 382. Bab solat Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari dan doa Nabi. Doa Nabi di malam hari. Doa Nabi ini banyak. Ini di antaranya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala bittu laylatan inda khalati Maimunah. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق سناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطبت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. قال قريب وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي
wa lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari wa dhakara khoslatayn. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, pada suatu malam aku berada di rumah bibi aku, Maimunah radhiyallahu taala anha. Bibi ini bahasa Indonesia, sebenarnya kita mak saudara. Pada suatu malam aku bermalam di rumah mak saudaraku Maimunah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas ini dari satu sudu anak saudara sahabat Nabi. Sebab Maimunah itu mak saudara Ibnu Abbas. Dari satu sudu anak Al-Abbas. Al-Abbas itu ayah pada Ibnu Abbas, mak saudara Nabi. Jadi sepupu pula dengan Nabi. Maimunah ni sebelah mak. Mak saudara juga lah. Jadi Nabi itu mak saudara sahabat dia. Lalu Nabi SAW ketika dia bermalam di rumah Nabi ada lalu Nabi SAW bangun di malam hari. Kemudian baginda memenuhi hajatnya, lalu dia membasuh wajah dan dua tangan. Kemudian baginda tidur. Kemudian Nabi tidur. Lalu bangun dan mengambil bekas. Kemudian selepas daripada itu Nabi bangun pula. Lalu dia mengambil bekas yang diisi air. Kemudian melepaskan ikatan tudung pada bekas itu, kirbah, iaitu bekas yang dibuat biasanya daripada kulit kambing. Dan Nabi SAW berwudu di antara dua wudu, bainal wudu'ain, antara dua wudu, dengan tidak memperbanyakkan penggunaan air dan baginda menyempurnakan wudunya. Antara dua wudu sini iaitu Nabi guna berwudu itu dengan tidak guna banyak air. Kadang-kadang Nabi guna banyak air juga, tak guna banyak air. Dan menyempurnakan wudu, tapi wudu itu dia buat dengan sempurna, 3 kali. Riwayat Muslim ni banyak hadirin, kalau dalam yang asal itu banyak. Dia tak sebut pun bainal wudu'ain, sekat tu dia. Para ulama hadis menyebut dia antara guna air terlalu banyak dan antara terlalu sedikit atau sederhana. Ada juga yang para ulama yang memberi definisi begitu. Baginda menyempurnakan wudunya, tak guna air banyak tapi dia buat dengan sempurna, 3 kali. Kemudian Nabi ni kalau guna air sebenarnya tak perlu banyak berwudu ni. Air segelas pun boleh berwudu dah. Kita je ada air mewah dah. Nabi mandi pun air segatang je. Segatang ni pun segatang Baghdad. Banyak segatang kita lagi. Kita dah baca dulu dalam Sahih Muslim ni, dalam bab mandi wajib dan bab kulit ni. Dalam Bukhari pun sebut macam tu. Kemudian Nabi SAW berdiri melakukan solat. Maka aku bangun lalu berjalan dengan langkah yang perlahan agar Nabi SAW tidak tahu bahawa aku memerhatikannya. Aku bangun pelan-pelan supaya Nabi tak perasan, dan Nabi tak perasan aku memerhatikan perbuatan Nabi SAW.
Kemudian aku berdiri dan melakukan solat. Aku berdiri di sebelah kiri baginda, kemudian baginda memegang tangan saya, lalu kemudian baginda memutar aku ke sebelah kanannya. Kemudian baginda menjadi imam solat di malam itu sebanyak 13 rakaat. Lalu Nabi sembahyang, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mari sembahyang duduk di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi ambil dia sebelah kiri ni, ambil dia pusing ke belakang, buat ribut sebelah kanan. Nabi alih dia ribut di sebelah kanan. Kemudian Nabi sembahyang sebanyak 13 rakaat. Dalam riwayat yang lainnya 8 solat tahajud atau qiyamul lail, 5 sembahyang witir. Dan ada riwayat 5 witir itu Nabi buat 1 salam. 1 salam. Bangun, baca surah, rukuk sujud, bangunlah. Baca Fatihah, baca surah, rukuk sujud, bangunlah. Tak duduk tahiyat. Last kali yang kelima tu baru duduk. Nak buat dua-dua pun boleh, 1 akhir boleh. Nak buat 1 salam 5 boleh, 3 boleh. Tak duduk di tahiyat yang awal, tahiyat awal. 5 rakaat pun tak ada tahiyat, melainkan 1 tahiyat di ujung. Jadi ini di antara peraturan sembahyang jemaah online. Sebelum kita baca panjang ni, saya sebut selalu iaitu sembahyang jemaah ni telah kita bertemu dalam beberapa hari yang sebelum daripada ini dari segi peraturan ni. Yang belum dengar saya ulang lagi, iaitu kalau kita mari sorang berarti mulai banyak orang yang salah buat. Lagi orang kita dengar hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mari seorang, imam ada dah seorang, dia naik sunat ke dia tu, kita nak berjemaah dengan dia, boleh. Dengan kita mari duduk di sebelah kanan imam, sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam ni maksudnya duduk tepek sebelah kanan, tepek tu kan, sebelah kanan ni tepek dia. Cuma dalam mazhab kita, kaki kita je ke belakang sikit daripada imam. Jangan tumit kita melebihi daripada tumit imam. Sebahagian ulama berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis status dia hasan. Kalau orang amal pun boleh duduk sejajar terus dengan imam pun boleh. Orang sejajar dengan imam pun boleh. Tapi dalam mazhab kita kitab fiqh kita ni, kerana kita mengambil hadis-hadis yang umum, iaitu makmum ni di belakang imam, itu asasnya. Maka kita turun di bawah tapak kaki ataupun tumit kita terbelakang sikit daripada tumit imam. Tapi sebelah kanan imam, sebelah kanan imam. Jangan kita duduk belakang. Kalau belakang dia panggil belakang imam, bukan sebelah kanan. Banyak orang dia duduk jauh ke belakang, itu dipanggil belakang imam. Tepi tu, cuma tumit kita je jangan melebihi imam. Mari orang yang kedua nak duduk kat mana? Duduk kat mana? Tengok posisi imam, tengok posisi imam. Jika sekiranya imam duduk tengah macam ni, imam duduk tengah, sebelah kanan dia ada seorang, sebelah kanan di sini ada seorang, kita boleh mari duduk di sebelah kiri imam, sebelah kiri imam. Kiri betul, tepi dia. Kita takbir, nak curi boleh, tak boleh curi pun boleh. Dalam kitab-kitab fiqh kita dia suruh curi lah. Sebahagian ahli hadis ada yang tak setuju, dia kata tak jumpa dalam ahli-ahli yang sahih. Termasuk hadis ini dalam riwayat yang lebih panjang,
Ibn Abbas mai takbir, tak ada curi-curi. Curi ini sebagai isyarat. Banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan isyarat dengan tangan ini banyak digunakan oleh Nabi SAW. Dia tidak membatalkan sembahyang. Termasuk macam isyarat juga lah, Nabi ambil dia ni bagi pokok di kanan, dia ke kiri ambil alih pokok kanan, pergerakan tangan. Dalam keadaan dia faham. Dalam setengah riwayat tu dia pegang telinga. Dia pegang telinga dari budak biasalah. Ibn Abbas ni umur dalam bawah 10 tahun lah, kecil lagi. Jadi kalau imam duduk di tengah tu, kita boleh duduk belah kiri, dan imam itu faham ada makmum di sebelah kiri dia pula, 2 orang tak, dia boleh maju ke depan imam, dia maju ke depan lagi, makmum 2 orang tadi rapat. Cara dia ni, imam boleh maju ke depan. Jika sekiranya tu imam tak boleh nak maju, tu imam duduk sini, ada dinding, dia tak boleh nak gila, kita duduk sebelah kiri boleh. Makmum yang kedua nak duduk di belakang imam pun boleh. Nak duduk di belakang imam pun boleh. Dan kalau suasana imam tak boleh ke depan, kita curi makmum yang pertama. Makmum yang pertama faham, oh ada orang belakang nak jadi makmum yang kedua, maka kita turun ke belakang, buat soft. Orang lelaki ni soft dia di belakang imam, 2 orang satu soft. Kalau seorang tak boleh buat soft, kena duduk tepi imam, 2 orang kena turun ke belakang. Kalau wanita, kita dah baca hadis sebelum ni, dalam Bukhari pun ada, Nabi kata wanita seorang belakang dia pun satu soft dah. Kuat tak tu? Semaya di rumah kita, di belakang kita 2 orang anak lelaki, isteri kita duduk belakang seorang, bukan anak lelaki lah, tak ada anak puan, ya seorang. Tak apa, perempuan tu satu soft lah. Dalam Bukhari yang lain-lain, Nabi pernah semayang di rumah nenek Anas bin Malik. Dia dengan seorang budak gulam duduk belakang Nabi 2 orang, satu soft. Nenek dia duduk belakang dia, seorang diri. Tak apa, sahabat dengan ayah-ayah yang sahih dia anggap sebagai satu soft. Jika sekiranya imam boleh ke depan, dia boleh mai ke depan. Kalau macam tadi, kita nak duduk sebelah kiri imam, kita 2 orang nak turun ke belakang pun boleh. Nampak imam tak gerak, dah kira baca dia ke imam, tak boleh dah orang curi. Kita 2 orang turun ke belakang, buat soft di belakang. Tapi menurut riwayat Abdullah bin Mas'ud, kalau nak duduk itu pun tidak menjadi halangan. Tapi masalah kita pilih hadis turun ke belakang, wasat di belakang. Apabila mari orang yang ketiga, nak ke mana? Mari yang ketiga, mari duduk sebelah kanan imam. Mari yang keempat, mari yang kelima, mari yang ketujuh, mari yang ke-8, mari yang ke-10, macam mana? Betul lah. Okay. Jika sekiranya sudah ramai orang, sudah ramai makmum, kaedah dia tak kira lagi kiri kanan. Dilihat mana dia yang kurang, mana yang sebelah mana kurang, kiri ke kanan kurang. Kita hendaklah mengimbangi saf, mengimbangi saf. Kalau sebelah kanan banyak dah, sebelah kiri kurang, kita duduk sebelah kiri, mengimbangi saf di antara imam dengan makmum tu. Biar ke imam tu tengah ni, makmum di banyak belah kanan, mari belah kiri pula, dia jadi seimbang ni. Kita ni suasana tak mengizinkan. Ramah pada ni ya. Sepatutnya begitu Jadi orang main kirian tu tengok dia, kalau belah kiri banyak, kita duduk sebelah kanan. Kalau sebelah kanan ramai, kita duduk sebelah kiri. Tak kira kiri kanan tak. Kalau ramai, kalau seorang baru tengok kiri kanan.
ada soft. Awal mana? Soft nak berdinding lagi. Kita mai seorang. Ada macam-macam orang. Mai duduk di sebelah di tepi dinding belah kanan. Ada duduk di sebelah kiri. Yang betulnya di mana? Yang betulnya ialah kita berada di belakang imam. Imam soft, imam lepas tu ada soft belakang dia. Kita duduk di tengah soft lah, di belakang imam. Kemudian kita mari ke depan sikit dekat soft, takbir. Lepas takbir baru kita curi seorang makmum. Makmum yang dicuri itu dia faham bahawa ada makmum seorang diri di belakang. Maka kita kena turun buat soft bersama dengan dia. Dia tak boleh ikut seorang, dia kena duduk dalam soft sembahyang jemaah ni. Dalam mazhab kita, kalau kita duduk seorang begitu, makruh hukumnya sembahyang soft, makruh, kerana dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis. Di sisi sebahagian mazhab, kalau dia duduk lama dalam tempoh yang agak lama, sujud apa naik tu sujud lama duduk belakang seorang dia, batal sembahyang dia. Di sisi sebahagian mazhab batal sembahyang, tak boleh duduk seorang, kena duduk dalam soft, paling kurang kena dua orang. Kecuali makmum yang kita curi itu tak turun, ya curi sebelah pula tak turun juga. Awalnya ni tarik lah. Setengah tu kita curi tu dia sikung. Main apa dia? Dan dia nak ganggu dia. Satu lagi, kadang-kadang orang kita tak berapa ambil berat kali ini. Curi ini dipanggil sebahagian daripada perbuatan sembahyang. Maka hendaklah kita takbir dulu baru kita curi. Kena ingat tu, takbir dulu. Guru saya, Guru Haji Abdul Rahman Fatani, dia selalu sebut dia, kalau kita dicuri dulu itu kita ganggu orang sembahyang. Kita ganggu orang sembahyang. Tapi kalau kita takbir dulu baru kita curi, itu sebahagian daripada perbuatan sembahyang. InsyaAllah. Tak apa ni. Ni masuk ke curi selalu. Lepas tu bawa cak suruh apakah saya lambat lagi. Ya. Bersiap sedia dah kat takbir, duduk tepas sikit, orang kita sampai ke makmum tu, lepas tu bawa makmum ke turun. Jangan kita curi dulu baru kita akad takbir, jangan. Itu kita dipanggil kita ganggu orang sembahyang. Tapi kalau kita curi selepas takbir, itu adalah sebahagian daripada perbuatan sembahyang. Banyak isyarat-isyarat dalam sembahyang ni telah kita baca sebelum ini. Baru-baru ni kita baca hadis Abdul Jabir bin Abdullah. Nabi itu mau sembahyang atas kenderaan. Jabir beri salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi buat macam mana? Nabi angkat tangan. Itu isyarat baru Nabi sedang sembahyang. Tak jawab lah tangan. Boleh tak menjadi halangan. Kita tak bersedia menjadi imam. Orang mari nak ikut kita, kita tak bersedia. Kita tak bersedia ni paling sebab lah. Kita nak tadarus Al-Quran, kita nak mengulang Al-Quran. Macam masjid dekat dengan Mahtafiz Pak Maesa Kusmila, dia hafal Al-Quran dalam sembahyang. Tiba-tiba mari orang sapi berhenti nak ikut dia. Maka makmum ni curi dia tak mau jadi itu imam, boleh dengan dia mengangkat tangannya. Buat begini boleh, buat begini pun boleh. Mana kalau tengok orang tu buat begini, itu dia isyarat dia tak mau dia diikuti. Jangan ikutlah. Ada sebab-sebab yang dia tak bersedia menjadi imam ni. Okay. Itu dipanggil isyarat dalam sembahyang. Tapi ada masalah imam tadi. Dia mungkin dia tak boleh jadi imam, tapi dia baca lagu dia tidak tahu. Dia tidak sembahyang dah, tapi jadi makmum dah. kita imam dengan dia dah. Tapi
dia baca laju, maka dia yang masa malam atas ngaji nak tinggal kita. Ada kok gitu. Kena laju ada itu. Dah ikut. Laju kalau tak gitu. Kita mari laju. Jawab lalu kita rakaat pertama rakaat selanjutnya lah. Rakaat kedua buat laju juga. Dibenarkan kita sehingga dia sujud. Lepas tu kita terus ikutlah dia. Dan insyaAllah baca laju sikit. Atas kita lagi boleh laju. Rasanya speedy sungguh. Rasanya itu speedy sungguh. Laju tu 100 km sejam. Biasanya jam insyaAllah. Tapi cegah pun apa tadi cegah pun. Tinggal banyak. Kalau nak ikut juga taklid mazhab lain, mazhab mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah, Fatihah itu bukan rukun sembahyang. Fatihah lah biasanya. Fatihah bukan rukun sembahyang. Dalam kitab-kitab fiqh dia rukun sembahyang ni qiraatul Quran, baca Quran, bukan baca Fatihah. Kita baca Fatihah rukun. Mazhab dia baca Quran dia. 2 ayat sudah memadai. Kalau tak baca Fatihah pun sah. Yang fardu baik, yang sunnah baik. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit dan ulama-ulama yang sependapat dengannya. Dan saya telah mulai panjang dulu berkenaan kali ini. Dasar dia hadis-hadis yang sahih yang ada dalam Bukhari Muslim. Nabi ajar orang Badui dan lain-lain. Nabi belajar dengan Nabi cara semayang. Nabi baca tak, Nabi kaya takbir. Lepas takbir, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dalam Bukhari ada, Muslim juga ada, dalam sunah-sunah ada. Sahih serta hadisnya. Lepas takbir bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Nabi tak ayat Fatihah. Walaupun Nabi semayang, Nabi baca Fatihah. Maka berlaku khilaf di kalangan para ulama daripada dulu lagi. Imam Abu Hanifah ni dia peringkat tabi'in, sempat dengan sahabat-sahabat Nabi. Dulu dia beri Imam Syafi'i lagi. Imam Syafi'i tahun 200 Hijrah dah. Lalu tak dah tapi kita nak berjamaah. Baca sebahagian pun sudah memadai lebih daripada 2 ayat. Kita sambung sikit lagi. Hadis-hadis setelah itu baginda berbaring. Lepas mayang 13 rakaat, Nabi baring dulu. Lalu tidur. Hinggalah suara nafasnya terdengar. Dengar dia punya nafas dia. Meruk bahasa kita lah. Bunyi seng-seng-seng bunyi. Kemudian Bilal mendatangi baginda, lalu menyerukan azan. Rasulullah SAW kemudian bangun untuk solat tanpa berwuduk lagi. Nabi tak berwuduk lah. Padahal Nabi tidur dalam keadaan baring. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim ketika menguraikan hadis ini, dia kata ini adalah khususiyah kepada Nabi SAW. Mana dalam hadis Nabi kata, mu tengok je 2 mata aku tidur, tapi hati aku tak tidur. Nabi kata. Jadi walaupun tengok tidur, hati dia tak lalai. Jadi kalau berlaku perkara yang membatalkan itu dia tahu. Sebab itulah dia bangun dan dia pergi semayang. Itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dulu dalam bab wudu saya sudah menguraikan secara panjang. Ada lebih kurang 5 pendapat besar di kalangan para ulama berkenaan dengan tidur ni, batal wudu ke tak batal wudu. Saya sudah urai secara panjang dulu dengan berbagai mazhab dan dengan dalil-dalil.
Ada mazhab yang tak batal wudu. Tidur lama ke, tidur sekejap ke, tak batal wudu. Di peringkat sahabat lagi pun ramai sahabat yang berpegang dengan tak batal wudu. Tidur lama ke, tidur sekejap. Berkhilaf juga pada tidur ni. Okay. Kerana ada hadis-hadis yang telah kita baca dulu dalam Muslim ada, dalam Bukhari pun ada banyak. Pernah Nabi semayang azan dah, qomat dah, Nabi tak tubik macam. Nabi ada bercakap dengan orang sehingga lewat mandang baru dia tubik. Sebahagian sahabat tidur dah. Lalu Nabi tubik semayang dan sahabat-sahabat ni dah ambil wudu. Maka ini menjadi dalil kepada sebahagian ulama tidur ni tak batal wudu. Sebahagian mazhab tidur sekejap tak batal wudu, tidur lama baru batal wudu. Antaranya mazhab lain. Orang ni dia anggap sebagai tidur sekejap lah, pasal Nabi tidak ambil air semayang. Ada pandangan sekejap ke, lama ke, batal wudu lah tu, ambil wudu. Ada pandangan yang demikian. Mazhab kitanya ialah apabila kita tidur ni, bukan tidur tu yang batal wudu dalam mazhab kita. Yang batal wudu ni apabila berlaku hadas, ketuk dan sebagainya. Tidur ni lazimnya kita tak sedar, kita ketuk ke, kita tak ketuk ke, kita tak tahu. Pernah tak kita tengok orang tu tidur, dah ada, oh dia ketuk. Ada tak? Ada dah, biasa lah. Tak sedar. Dia tidur tu ambil ses. Maka dalam mazhab kita, jika sekiranya dia tidur terletang ke, nerak ke, miring ke, kalau lama dan dia tak sedar dah, batal wudu. Batal wudu. Okay. Dan jika sekiranya dia tidur, tapi tidur tu dia panggil tetap papang punggung. Papang punggung kita duduk atas lantai. Berdasarkan hadis-hadis sahabat tidur dalam keadaan bercongok, qomat, bunyi seng-seng dah tidur, bercongok pun. Nabi tubik, dia semayang sama Nabi, tak dia semayang. Kalau duduk tepat berpunggung itu, angin tak keluar lah. Macam duduk sela, macam kita duduk sekarang ni. Jadi kalau tidur lah ni, dalam kuliah ada tak tidur? Kalau ada tidur kira-kira nak main sedar yang ambil semayang. Dalam masalah kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mari surah jadi makmum duduk belakang 5 minit sampai surat jam lagi dia tidur. Dah apa kau duduk atas kosong tu dia panggil letak pokok kumpul juga. Tak batal wudu dalam masalah kita. Duduk atas motor belakang, tidur lagi, dah mati tidur. Tak yakin. Ada tak pernah tidur naik motor? Tak dia ada tidur, tak tahu. Sebab kita tetap pokok kumpul, angin payah keluar. Yang kita naik motor, kalau puasa nak wangi mana, kena sengkeng kau. Dah, baru kita baik. Kalau tidur tak motor, tak kereta, tak kereta api, tak terbang, dalam surau tu duduk congok, dalam mazhab kita tak batal. Sebahagian ulama, kalau kita masih dengar lagi percakapan orang, tak batal lagi, tak batal. Kan kita bersih dah orang dengar, tapi macam dengar lagi lah orang cakap. Jadi ini khilaf yang panjang di kalangan fuqaha. Ada dalil-dalil dia yang banyak. Dan di peringkat sahabat lagi khilaf berhubung dengan perkara ini. Ada yang kata tidur ni tak batal wudu, sahabat lagi. Aku tak payah kata apalah. Yang mari imam mazhab ni menjadi khilaf dengan jumlah kekhilafan yang banyak. Termasuk hadis yang kita baca ni menjadi hadis yang menjadi dalil